Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Rakan-rakan pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada ini saya akan memulakan perkongsian saya atau perkongsian kita bersama dari salah satu kitab karya seorang tokoh agung yang dikurniakan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali ataupun lebih dikenali di kalangan para ulama sebagai Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali memiliki banyak karya. Yang karya beliau yang masyhur iaitulah Ihya Ulumuddin. Di samping karya-karya yang lain, Al-Mustasfa dan sebagainya dalam bidang fiqh, dalam usul fiqh. Di sana ada karya dalam fiqh, Al-Wasit, karya Al-Khulasah, Al-Basit dan sebagainya. Adapun perkongsian kita pada kali ini, salah satu karya beliau yang nipis, yang kecil, namun memiliki isi yang sangat padat dan sangat berguna untuk kita umat Islam bagi mengenali diri, ataupun disebut dalam Al-Quran dengan an-nafs, wa nafsin wa sawwaha, dan Allah bersumpah dengan nafs demi jiwa, dan apa yang atau penyempurnaan Allah terhadap jiwa tersebut. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Di mana dalam menyempurnakan an-nafs, jiwa itu, Allah mengilhamkan apa yang tidak baik, sifat-sifat tidak baik bagi jiwa yang mesti jiwa jauhi, dan juga mengilhamkan sifat-sifat yang sepatutnya dimiliki oleh jiwa. Maka Allah menyebutkan seterusnya, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah, aflaha, akan berjayalah orang yang menyucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan akan rugilah orang yang mengotorkan jiwanya. Jadi kitab yang ingin kita bahaskan, ingin kita bicarakan, iaitulah kitab yang diberi nama Kimia As-Sa'adah. Kitab karya, salah satu karya Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang diberi nama yang dia Kimia As-Sa'adah. Kimia kita boleh terjemahkan, kalau di sini terjemahan yang saya pakai ini untuk sebagai bahan perbincangan kita bersama, iaitu terjemahan yang dihasilkan oleh Kiai Mustafa Bisri, seorang ulama Nahdlatul Ulama Indonesia. Beliau menterjemahkan Kimia As-Sa'adah sebagai proses kebahagiaan. Ini kitabnya, sebagai proses kebahagiaan. Dan saya perhatikan terjemahan beliau ini terjemahan yang kalau dari segi pandangan peribadi saya sangat berpuas hatilah dengan terjemahan dia ini, berdasarkan pada kefahaman saya pada teks yang asal bahasa Arabnya, Kimia As-Sa'adah, dan di bawahnya ada nota kaki yang banyak membantu. Kiai Mustafa Bisri masukkan nota kaki yang banyak membantu di bawah nota kaki dalam sebagai hasyiah kepada terjemahan yang asal, terjemahan daripada teks yang asal. Dan insya-Allah secara umumnya boleh kita sebutkan kitab Kimia As-Sa'adah ini adalah ramuan
walaupun dia terjemahkan proses kebahagiaan kimia, proses as-sa'adah itu as-sa'adah itu kebahagiaan. Tapi kalau saya akan terjemah ramuan. Kimia as-sa'adah, ramuan kebahagiaan. Jadi apa ramuannya untuk mencipta kebahagiaan? Sama ada kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di alam barzakh selepas mati, dan juga yang paling utama adalah kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat nanti. Itu yang ingin diajar oleh Imam Al-Ghazali kepada kita daripada kitab beliau ini, berdasarkan kepada pengalaman beliau sendiri, berdasarkan mujahadah beliau, pengalaman beliau sendiri, dan juga berdasarkan ta'ayush. Ta'ayush mana interaksi kehidupan beliau sendiri dengan nas. Kan dalam kitab ini beliau menegaskan kepada kita bahawa untuk mencapai kebahagiaan itu kita mesti hidup dengan Nabi SAW. Dan mesti tujuan hidup kita sudah tentu untuk mencapai keridhaan Allah, tapi dari segi proses itu mesti dengan proses dengan ramuan yang dibekalkan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap sesi perkongsian kita, insya-Allah kita akan baca beberapa fakrah, beberapa perenggan, kerana kitab ini agak sukar juga dan kita perlu baca sedikit demi sedikit lah. Kita cuba menyelami maksud Imam Al-Ghazali, dan saya akan lebih membaca terjemahan, kerana terjemahan ini dihasilkan oleh seorang ulama, iaitu Kiai Mustafa Al-Bisri, dan biasa ulama menterjemah ini insya-Allah cukup dan mencukupi untuk kita memahami teks tersebut. Dalam mukadimahnya, Imam Al-Ghazali rahimahullah berdasarkan kitab ini dan keistimewaan kitab terjemahan Kiai Mustafa Al-Bisri ini, dia tidak meninggalkan teks bahasa Arab. Di sebelah kirinya teks bahasa Arab dan di sebelah kanannya adalah teks terjemahan. Jadi begitulah setiap mukanya begitu. Ini kelebihan terjemahan. Banyak terjemahan Kimia Sa'adah ini di pasaran tu, banyak terjemahan yang dihasilkan terutama sekali oleh saudara-saudara kita lah, ustaz-ustaz kita di Indonesia yang sangat rajin menghasilkan karya terjemahan, berbanding dengan ustaz-ustaz di Malaysia ni agak ketinggalan dalam menghasilkan karya terjemahan ini. Berdasarkan teks ini, dalam kitab ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasalah, kita terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini abda'u, aku mulai kitabku ini dengan nama Allah, dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman, Tuhan yang pemurah, Ar-Rahim, lagi pengasih atau penyayang. Alhamdulillah, Imam Al-Ghazali mulai dengan susuli dengan tahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji, alhamdulillah allazi as'ada qawalibal asfiya'i bil mujahadah. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat jiwa raga orang-orang suci. Dalam bahasa Arab itu al-asfiya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disucikan mereka itu. Allah boleh saja membiarkan kita dengan kekotoran, tapi ada di sana orang-orang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disucikan. Disucikan dengan apa? Dengan ketekunannya bermujahadah. Itu dipanggil ibarat permulaan pembuka Imam Al-Ghazali. Dia memuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengangkat jiwa raga orang-orang yang dipilihnya untuk disucikan. Dengan mengangkat dengan apa? Dengan ketekunan mereka bermujahadah. Jadi kita daripada mukadimah itu sendiri pun kita dah boleh belajar sesuatu daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu nak menyucikan jiwa ini. Yang pertama, orang yang menempuh
proses penyucian jiwa, dia akan diangkat oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, dalam nak menyucikan jiwa ini, hendaklah kita tekun bermujahadah. Tekun bermujahadah. Dengan membahagiakan hati para kekasihnya dengan musyahadah. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat jiwa raga orang-orang suci, orang-orang yang dipilih untuk dibersihkan jiwa mereka itu dengan ketekunan mujahadah. Dan segala puji bagi Allah juga yang telah membahagiakan, yang telah memberi kebahagiaan kepada hati para kekasihnya bil musyahadah, di musyahadah. Apa makna musyahadah? Musyahadah ini boleh diberi dua makna dalam bahasa Arab. Ada ketika memberi makna penyaksian, mana Allah memberi kebahagiaan kepada para kekasihnya, di mana mereka dapat menyaksikan rahsia-rahsia kebesaran Allah. Itu. Yang kedua, musyahadah juga memberi makna hudur. Mana seorang yang dijemput untuk menjadi saksi, mana dihadirkan di hadapan qadhi untuk menyaksikan apa yang dia nampak, apa yang dia tahu. Jadi begitu juga Allah memberi kebahagiaan kepada kekasihnya dengan menghadirkan mereka dalam dipanggil bersama dengan Allah. Iaitu kehidupan mereka itu sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berada dalam keredaan Allah. Sebagaimana dalam satu hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Iza ahbabtuhu," apabila aku kasih kepada seorang hamba aku itu, maka akulah matanya, akulah telinganya, akulah tangannya, akulah kakinya. Maknanya Allah akan menjadikan kehidupan kita itu seolah-olah di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebahagiaan yang Allah Ta'ala berikan. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat jiwa raga orang suci kerana ketekunannya bermujahadah dan telah membahagiakan hati para kekasihnya dengan musyahadah. Telah menghiasi lisan orang-orang mukmin dengan zikir. Segala puji bagi Allah yang telah menghiasi lisan orang mukmin dengan zikir, menjernihkan akal budi para arif yang terus berfikir. Dan segala puji juga kepada Allah kerana menjaga hamba-hambanya dari kehancuran, menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Mana segala puji juga bagi Allah kerana menyelamatkan orang-orang bertakwa dari kegelapan nafsu. Dari kegelapan nafsu. Mana nafsu ini akan menjadikan kita tidak nampak jalan kebenaran. Tapi Allah, kita puji, kita bersyukur kepada Allah kerana Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa daripada dikelirukan oleh nafsu ataupun dikelabui oleh nafsu daripada melihat jalan kebenaran. Membersihkan jiwa, mana segala puji bagi Allah yang telah membersihkan jiwa orang-orang mukmin dari kabut-kabut syubhat, dari kesamaran-kesamaran, keraguan dalam akidah, keraguan dalam amalan, ibadat, keraguan dalam muamalat, ataupun kekeliruan, syubhat kekeliruan dalam segala aspek. Jadi kita bersyukur kepada Allah kerana Allah dengan inayahnya, dengan pemeliharaannya, dia telah bersihkan jiwa orang-orang mukmin daripada kabut-kabut syubhat, kabut-kabut kekeliruan. Menerima amal orang baik. Segala puji bagi Allah juga yang telah menerima, yang sudi menerima amal orang-orang yang baik kerana tekun melaksanakan salat dan memperkukuhkan kondisi. Segala puji bagi Allah juga yang telah kerana memperkukuhkan kondisi. Terjemahan kepada khisal al-ahrar. Khisal ni adalah ciri-ciri orang-orang yang merdeka dengan anugerah-anugerah yang paling baik. Bi'asadis silat. Silat ini adalah hubungan yang
biasaddi, biasaddi salat. Sadid ni makna yang betul. Hubungan, cara hubungan dengan Allah yang betul, dan di sini diterjemahkan memkukuhkan kondisi orang-orang merdeka, al-ahrar, mana orang-orang yang dimerdekakan Allah daripada dibelenggu oleh dunia, dibelenggu oleh syahwat, dan sekaligus nanti akan merdeka ke Allah dan neraka. Maka kita memuji Allah, berterima kasih kepada Allah, kerana orang-orang yang kerana Allah lah yang memkukuhkan orang-orang yang dipilihnya untuk dimerdekakan daripada dunia, daripada belenggu dunia, belenggu syahwat sebagainya. Macam mana Allah pilih untuk dimerdekakan itu dengan bi'asaddi silat, dengan perhubungan, dipanggil dengan perhubungan mereka dengannya, dengan Allah, bi'asaddi, dengan cara yang paling sadid, yang paling tepat, yang paling benar, yang tidak ada dipanggil kekurangan, kesilapan dan sebagainya. Dan di sini Kiai Mustafa Asbari menunjukkan asaddi salat dengan anugerah-anugerah yang paling baik. Dengan anugerah-anugerah yang paling baik yang menghubungkan mereka dengan dia. Dia di sini maknanya Allah Ta'ala. Maknanya Allah, bila dia sayang dekat kita, dia pilih kita, dia akan kukuhkan hubungan kita dengan kaedah perhubungan kita dengan dia yang paling asaddi, yang sadid, yang paling tepat, yang paling tepat. Dengan sembahyang 5 waktu kita jaga, dengan berjemaah, dengan zikrullah, dengan baca Quran dan sebagainya. Aku mujinya dengan pujian orang yang melihat tanda-tanda kekuasaan dan kekuatannya, yang menyaksikan bukti-bukti keesaannya dan kemahatunggalannya. Pujian yang telah mengetuk pintu-pintu rahsia dan kemurahannya, yang telah memetik buah-buah makrifat dari pohon anugerah dan kedermawannya. InsyaAllah, tuan-tuan sekalian, kita, sebagaimana kita sebut tadi, kita tak boleh tergesa-gesa dalam membaca kitab Imam Ghazali ini, kerana setiap fakrah itu, setiap perenggan itu, walaupun yang kita baca tadi hanyalah dipanggil intro, mukadimah awal. Biasa oleh ulama akan mulakan dengan bismillah, kemudian dengan tahmid, dengan selawat. Jadi kita perhatikan dalam fakrah al-ula, dalam perenggan yang pertama itu pun sudah banyak mutiara-mutiara yang dapat kita timba. Mutiara-mutiara yang sangat mendalam, yang sangat memberi pencerahan kepada hati kita. Walaupun kita baru membaca mukadimah ataupun perenggan yang pertama. InsyaAllah, tuan-tuan sekalian, nanti kita akan baca lagi kitab ini, sekadar yang kita mampu untuk huraikan perkongsian kita ini. Kitab-kitab alim ulama yang muktabar, alim ulama yang mukhlisin ini, walaupun kita tidak mampu menghabiskan, tidak mampu memahami kesemua ibarat-ibarat mereka pun, dengan ibarat-ibarat yang sekadar yang kita dapat mampu itu pun sudah memadai untuk menjadi panduan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Yang mudah-mudahan kita diberi keberkatan masa oleh Allah untuk kita meneruskan lagi pembacaan kita daripada kitab alim ulama kita, insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.